Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai cerakin bidang ibadah, adab dan juga jawab bagi tahun 5. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Jaslina, Nur Najwa dan juga Irfan Haikal. Baiklah, untuk bidang yang pertama iaitu bidang ibadah. Topik yang pertama adalah topik tayamum, sanad kandungan 4.1, merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul secara beradab. Sanad pembelajaran 4.1.1, menerangkan pengertian tayamum. 4.1.2, menerangkan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. 4.1.3, menjelaskan rukun dan juga sunat tayamum. 4.1.4, menguraikan syarat-syarat tayamum. 4.1.5, mengaplikasi cara-cara tayamum. 4.1.6, memperincikan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. 4.1.7, merumus kepentingan tayamum. Dan yang terakhir 4.1.8, menjaga kebersihan dalam kehidupan secara beradab dan juga beristiqamah. Untuk topik kedua iaitu solat berjemaah membentuk kekuatan ummah, sanad kandungan 4.2, merumus konsep solat berjemaah dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan beristiqamah. Untuk sanad pembelajaran 4.2.1, menyatakan maksud solat berjemaah. 4.2.2, menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah. 4.2.3, menjelaskan syarat sah solat berjemaah. 4.2.4, menganalisis tata cara solat berjemaah. Dan yang terakhir 4.2.5, mengamalkan solat berjemaah secara beradab dan juga beristiqamah. Baiklah, untuk topik yang ketiga iaitu tajuk jemaah penuh barakah. Sanad kandungan di sini 4.3, merumus konsep solat jemaah. Merumus konsep solat Jumaat dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan beristiqamah. Manakala untuk sanad pembelajaran 4.3.1, menyatakan maksud solat Jumaat. 4.3.2, menerangkan dalil naqli wajib solat Jumaat dan juga ertinya. 4.3.3, membaca lafaz niat solat Jumaat. 4.3.4, menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. 4.3.5, menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat. 4.3.6, menganalisis perkara-perkara yang dilarang ketika mendengar khutbah Jumaat. 4.3.7, memperincikan hikmah solat Jumaat. Dan yang terakhir 4.3.8, bersegera untuk menunaikan solat Jumaat secara beradab. Baiklah, untuk yang terakhirnya, 2 hari raya mulia, topik yang keempat. Sanad kandungan di sini 4.4, merumus konsep solat sunat 2 hari raya dan mengamalkan serta menghayatinya secara beradab dan juga beristiqamah. Sanad pembelajaran 4.4.1, menyatakan maksud solat sunat 2 hari raya dan hukumnya berdasarkan dalil naqli. 4.4.2, menjelaskan kaifiyah solat sunat 2 hari raya. 4.4.3, menganalisis amalan sunat sebelum dan juga selepas solat 2 hari raya. 4.4.4, memperincikan kepentingan solat sunat 2 hari raya dan hikmah menunaikannya. Dan yang terakhirnya 4.4.5, menunaikan solat sunat 2 hari raya secara beradab dan juga beristiqamah. Baiklah, setelah dibaca keempat-empat topik dalam bidang ibadah, saya akan pilih satu sahaja sanad kandungan untuk dihuraikan ataupun dicerakinkan, iaitu sanad kandungan yang pertama dalam topik tayamum. Sanad kandungan 4.1, merumus dan mengamalkan konsep tayamum dengan betul secara beradab. Baiklah, di sini kita perhatikan di sanad pembelajaran kita akan dapat tahu dan juga kita akan dapat cerakinkan konsep ataupun pengetahuan dan juga kemahiran yang terdapat dalam sanad pembelajaran. Baiklah, untuk sanad kandungan ni kita akan dapat perhatikan di sini konsep dan juga pengetahuan untuk sanad pembelajaran yang ini. Yang pertamanya, murid akan tahu berkenaan pengertian tayamum. Yang keduanya, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Yang ketiganya, rukun dan juga sunat tayamum. Yang keempat, syarat-syarat tayamum. Yang kelima, cara-cara untuk bertayamum. Yang keenam, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dalam kehidupan secara bersama. Manakala kemahiran yang diperlukan dalam sanad ini pelajaran dalam ibadah. Yang pertamanya menerang, keduanya kemahiran menjelaskan, yang keempat aplikasi, yang kelima kemahiran memperinci, yang keenam kemahiran merumus. Baiklah, untuk seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah, seterusnya dalam bidang adab. Bagi topik hari ini, nikmat kenderaan. Okey, sanad kandungan 6.1, merumus konsep adab menaiki kenderaan dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah.
Bagi standard pembelajaran 6.1.1 menyatakan adab menaiki kenderaan, 6.1.2 menghafaz doa menaiki kenderaan, 6.1.3 mengaplikasikan adab menaiki kenderaan dan mengamalkan langkah keselamatan, 6.1.4 menganalisis kelebihan beradab menaiki kenderaan dan akibat mengabaikannya, 6.1.5 merumus adab menaiki kenderaan, dan 6.1.6 sentiasa mengamalkan adab menaiki kenderaan secara beradab dan istiqamah. Okey, bagi topik berjual beli dengan berhemah, standard kandungan 6.2 merumus konsep beli yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. 6.2.1 menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan naqli. 6.2.2 menerangkan adab berjual beli. 6.2.3 mengaplikasi adab berjual beli. 6.2.4 menganalisis kepentingan beradab ketika berjual beli. Dan 6.2.5 mengamalkan adab berjual beli yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah. Okey, bagi topik bijak berkomunikasi, 6.3 merumus konsep adab berkomunikasi yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Dan standard pembelajaran 6.3.1 menyatakan maksud berkomunikasi. 6.3.2 menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil naqli. 6.3.3 mengaplikasikan adab berkomunikasi. 6.2.4 menganalisis kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Dan 6.2.5 mengamalkan adab berkomunikasi yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah. Bagi topik alam ceria hidup sejahtera, standard kandungan 6.4 merumus adab terhadap alam sekitar yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Bagi standard pembelajaran 6.4.1 menyatakan maksud alam sekitar. 6.4.2 menerangkan hukum memelihara dan memelihara alam sekitar berdasarkan dalil naqli. 6.4.3 mengaplikasi adab memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak. 6.4.4 menganalisis kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak. Dan 6.4.5 bertanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar secara beradab dan istiqamah. Baik, jadi saya telah memilih bagi topik hargai nikmat kenderaan iaitu standard kandungan 6.1 iaitu merumus konsep adab menaiki kenderaan dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Jadi pengetahuan yang akan diperoleh oleh murid dalam standard kandungan ini iaitu adab menaiki kenderaan, doa menaiki kenderaan, adab menaiki kenderaan dan mengamalkan langkah keselamatan. Selain itu, murid akan mengetahui tentang kelebihan beradab menaiki kenderaan dan akibat mengabaikannya. Selain itu, murid akan mengetahui juga tentang adab menaiki kenderaan dan mengamalkan adab menaiki kenderaan secara beradab dan istiqamah. Jadi, kemahiran yang akan diperolehi oleh murid dalam standard kandungan ini ialah kemahiran menyatakan, menghafaz, mengaplikasi, menganalisis dan juga merumus. Seterusnya saya serahkan kepada pemantau yang seterusnya. Baiklah, seterusnya bidang jawi. Pertama sekali di bawah topik Badan Sihat Hidup Ceria. Standard kandungan 7.1 membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema iaitu amalan hidup sihat, kebudayaan, perayaan, sukan dan juga pakaian. Standard pembelajaran 7.1.1 membaca teks berdasarkan tema, amalan hidup sihat, kebudayaan, perayaan, sukan dan juga pakaian. 7.1.2 membina dan menulis teks berdasarkan tema. 7.1.3 membina, menulis dan membaca pelbagai jenis teks berdasarkan tema. 7.1.4 melaksanakan aktiviti penulisan jawi, pelbagai jenis tema di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, topik seni khat warisan bangsa. 7.2 iaitu mengenal dan menulis khat nasah dengan betul. Standard pembelajaran 7.2.1 mengenal pasti peralatan menulis khat. 7.2.2 mengaplikasi cara menggunakan peralatan khat dengan betul. 7.2.3 menulis huruf mengikut kaedah khat nasah. 7.2.4 menulis perkataan mengikut kaedah khat nasah.
7.2.5 menulis ayat mudah mengikut kaedah khot nasah. 7.2.6 membudayakan aktiviti penulisan khot secara tekal. Baiklah, standard kandungan yang saya pilih adalah 7.1, iaitu di bawah tajuk Badan Sihat Hidup Ceria. Di bawah topik ini, murid mendapat pengetahuan mengenai tema budaya amalan hidup sihat, kebudayaan, perayaan, sukan dan juga pakaian. Murid juga dapat membina dan menulis teks berdasarkan tema, membina, menulis dan membaca pelbagai jenis teks berdasarkan tema, dan serta dapat melaksanakan aktiviti penulisan jawi pelbagai jenis tema di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran yang disediakan adalah murid dapat membaca, kemudian membina dan menulis teks, kemudian membina, menulis dan membaca, dan akhir sekali adalah melaksanakan aktiviti penulisan jawi. Sekian, itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.